Baik, terima kasih bang. Kenapa kita dianjurkan oleh Nabi sebenarnya untuk membaca surah Al-Kahfi, terutama hari Jumaat macam semalam lah, bagi mengelakkan fitnah Dajjal? Baik, sebab jawapannya sebagaimana yang kita sedia maklum, dalam surah Al-Kahfi kita tak jumpa pun kalimah Dajjal kan, seperti yang kita bincang peringkat awal dulu. Bacalah berulang kali pun tak ada kalimah Dajjal, yang ada Ya'juj wa Ma'juj. Jadi sepatutnya surah Kahfi ni lebih kena pendinding kepada Ya'juj Ma'juj, tapi tiba-tiba Dajjal pula yang masuk. Dia indirect, secara tak langsung. Kalau direct, kalimah Dajjal tak ada. Apa dia? Dalam surah Kahfi terdapat 4 kisah. Ada 4 cerita, yang cerita itulah berkait dengan Dajjal nanti. Pertama, kisah Ashabul Kahfi ni. Kisah Ashabul Kahfi iaitu menceritakan tentang bagaimana mereka diuji dari sudut keimanan. Fitnah iman. Raja paksa supaya kufur, raja paksa supaya murtad. Itulah yang akan dibawa oleh Dajjal nanti. Dia keluar tu, fitnah yang dibawa adalah fitnah iman. Sehingga orang teruja tengok, oh inilah Tuhan. Dia boleh turunkan hujan, dia boleh hidupkan orang mati, dan Allah beri dia kuasa-kuasa yang berbentuk istidros ketika itu. Itu fitnah iman. Dalam kisah Ashabul Kahfi ada kisah pemilik kebun yang sombong tu kan. Itu kata ulama, Dajjal membawa fitnah harta, fitnah kekayaan. Masa tu kita tengah teruk. Dikatakan sebelum Dajjal keluar 3 tahun kemarau. Memang berlaku kebuluran satu dunia secara global. Kita PKP 2 tahun dulu pun dah pening-pening lalat dah tuan-tuan. Dah haru biru dah. Bayangkan bila Dajjal keluar, dia tawarkan kamu nak makan apa, kamu nak berapa jumlah duit, dia boleh bagi. Tapi syarat ikut dia. Dalam kisah atau dalam surah Al-Kahfi ni terdapat kisah yang ketiga, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Itu cerita pasal ilmu. Maka Dajjal juga membawa fitnah ilmu, fitnah intelektual. Bijak cerdik, tapi bijak cerdik yang membelakangkan Al-Quran hadis. Jadi liberal, jadi macam-macam lah, ikut akal sendiri, ikut tafsiran suka hati, tanpa disiplin ilmu yang sepatutnya. Dan dalam surah Kahfi juga ada kisah Zulkarnain yang terakhir. Itu digambarkan kuasa Dajjal membawa fitnah kuasa. Kamu nak kuasa, kamu nak aku lantik jadi ini jadi itu, boleh, tak ada masalah, ikut aku. Aku bagi jawatan besar, aku bagi jadi pengarah, aku bagi jadi macam-macam kuasa. Kan orang nak kuasa, tapi jalannya sesat, jalannya tidak betul. Kemudian saya juga suka ada satu ulasan. Bila 7 pemuda ni larikan diri bersembunyi dalam gua kan, dah tentu raja kerahkan seluruh tentera dia, pegawai dia, panglima dia, pahlawan dia pergi cari. Tapi bila cari-cari tak jumpa satu hal, ataupun macam tadilah dengan anjing masuk gua, lepas tu keluar lari menconak Allah. Allah pelihara. Jadi kalau kita yang mengamalkan surah Kahfi, baca di rumah, baca di masjid, ketika Dajjal keluar nanti, dia cari. Dia cari, tapi Allah campakkan rasa takut, Allah pelihara, Allah tutup hijab, tak nampak. Sebab tu surah Kahfi ni turun kepada Nabi sendiri masa bila? Sebelum Nabi nak berhijrah ke Madinah. Tak lama lepas tu Nabi hijrah. Rupanya Allah juga dah bagi hint pada Nabi, "Hey Muhammad, kamu juga akan lalui seolah-olah situasi yang sama." Betul. Nabi bersembunyi dalam gua Thur. Dan orang kafir cari, operasi menyeluruh. Mereka pun dah sampai dah kat gua Thur, dah pusing keliling. Tapi Allah pelihara. Allah pelihara sehingga Nabi tak ditangkap dengan Sayyidina Abu Bakar. Itu yang disebut oleh ulama, siapa yang mengamalkan surah Kahfi, insya-Allah waktu Dajjal keluar nanti, walaupun contoh, sebab Dajjal ni dia akan pergi seluruh ceruk, seluruh taman, seluruh lorong, tapi rumah orang yang dibaca surah Kahfi, Allah hijab, Allah pelihara, Allah jaga. Itu kita kena yakin semua. Yakin semua.
Jadi begitulah lebih kurang kenapa dianjurkan kita membaca surah Al-Kahfi. Baik, alhamdulillah, dengan soalan itu tadi maka berakhirlah kuliah kita pagi ini tuan-tuan. Insya-Allah panjang umur ada rezeki kita akan sambung ayat 19, wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum, insya-Allah. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Mudah-mudahan yang dah faham bertambah faham, yang terlupa kita ulang-ulang bagi ingat, insya-Allah. Dan paling penting kita mengharapkan moga-moga Allah pelihara kita, isteri kita, anak-anak kita, generasi cucu kita daripada fitnah Dajjal, insya-Allah. Untuk itu kita akhiri dengan sama-sama membaca tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa alladhina amanu wa 'amilus solihati tawassaw bil haqqi. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.